Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Thabbit aqdamana wa tammim taqsirana ya rabbana rabbal alamin. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. حي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama dalam pengajian hadis 40 yang dikarang oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Wa nafa'ana bi'ulumihi wa ja'alana minal mukhlishina biqiraatih. Jadi kita masih lagi dalam muqaddimah Imam Nawawi. Maksud Imam Nawawi menyatakan beberapa nama ulama muhaddisin yang menghimpunkan menulis hadis 40. Jadi kita sampai kepada ulama yang ke-5, iaitu Imam Abu Bakar Muhammad ibn Ibrahim al-Asfahani. Dari nama beliau ialah Muhammad bin Ibrahim. Gelaran ini ialah Ibnul Muqri. Dia dilahirkan pada tahun 285 di Asfahan dan meninggal dunia pada tahun 381 dalam umur lebih kurang 96 tahun. Jadi Imam Ibnul Muqri, Abu Bakar Ibnul Muqri, dia menyatakan tentang dirinya semasa dia menuntut ilmu. Dia berkata, aku telah berpusing berjalan antara timur dan barat. Pergi ke timur, pergi ke barat, pergi ke timur dan pergi ke barat. Sebanyak 4 kali pusingan. Maksud kalau kita daripada timur ke barat tadi, maksud daripada Maghribi Morocco sampai kepada Uzbekistan di belah-belah sana tu, naik ke terbang saja dalam lebih kurang 11 jam. Jadi dia dah pergi pusing tadi lebih kurang 4 kali. Dan 4 kali tadi jaraknya lebih kurang dalam 13,500 km. Jadi diriwayatkan juga daripada Ibnul Muqri, dia berkata, aku berjalan sejauh lebih kurang 6,000 km untuk mendapatkan satu naskhah hadis, naskhah Mufaddal Ibn Fadalah. Dia kata setelah aku berjalan tadi, dia kata aku dapatkan satu naskhah. Dia kata naskhah ni kalau aku nak tukarkan dengan orang yang jual roti untuk aku dapatkan sekeping roti pun, dia kata orang tak akan terima. Maksudnya nak bagi tahu ilmu hanya mempunyai nilai di sisinya, tetapi ditunjukkan ilmu tersebut kepada orang yang tidak tahu menilai, maka orang tidak menganggap kitab tadi itu sebagai satu yang mempunyai nilai yang tinggi. Jadi Ibnul Muqri juga berkata, aku masuk kepada Baitul Maqdis sebanyak 10 kali. Maksud jarak daripada Asfahan kepada Baitul Maqdis itu lebih kurang 1,500 km. Aku telah menunaikan haji sebanyak 4 kali. Maksud jarak ni lebih kurang 1,700 dan aku telah menetap di Mekah selama lebih kurang setahun lebih. Ibnul Muqri juga berkata, dalam satu malam dia akan tawaf di Kaabah tadi. Jadi dia akan menyentuh Hajar Aswad tadi, dia kata dalam satu malam saja 150 kali. Maksud berapa kali dia tawaf tadi sampai dia menyentuh Hajar Aswad tadi sebanyak 150 kali. Dan ada satu kisah kan bagaimana dia tadi menuntut ilmu. Maksud Ibnul Muqri berkata, satu ketika hendakku bersama-sama dengan Imam Tabarani. Imam Tabarani juga salah seorang daripada ulama hadis yang meninggal dunia pada tahun 360 Hijrah. Imam Tabarani itu di akhir hayatnya ditimpa dengan buta matanya. Dan dia kata orang-orang zindik yang cuba memalsukan hadis telah membuat sihir kepadaku sehingga mataku buta. Jadi itu maksudnya kita sedang baca sekarang ni, ulama-ulama hadis yang dihimpunkan oleh Imam Nawawi ni, mereka kebanyakannya ulama kurun ke-3 dan kurun ke-4 Hijrah. Maksudnya di zaman tersebut ialah zaman pembukuan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka ni adalah manusia yang amat berjasa, pergi ke seluruh negara Islam menghimpunkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW sehingga ditulis dalam buku. Dari Imam Ibn Muqri berkata, satu ketika daku bersama Imam Tabarani dan bersama-sama dengan seorang lagi sahabatnya, itu Abu Shaykh, yang meninggal dunia pada tahun 369 Hijrah di Madinah. Maksudnya dia 3 orang ni berada di Madinah Nabi Muhammad, di Madinah Al-Munawwarah.
Maka dia kata tiba-tiba waktu menjadi sempit. Maka pada hari itu kami berpuasa berterusan sampailah dia kata malam. Apabila sampai pada waktu malam, dia kata dia pergi kepada kubur Nabi Muhammad SAW. Kemudian Imam Ibn al-Muqri berkata, Al-Ju' kelaparan wahai Rasulullah SAW. Kemudian Imam Tabrani berkata kepada Ibn al-Muqri, duduk diam-diam, dia kata. Sama ada kita ni ada Allah kurniakan rezeki ataupun kita matilah kerana kelaparan. Maka aku pun, dia kata, daku dengan bersama-sama dengan sahabat Abu Syaihum, kami pun duduk. Tiba-tiba dia kata datang di hadapan pintu masjid tadi salah seorang daripada zuriat Nabi, zuriat Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Jadi kami pun bukakan pintu dan bersama-sama dengan zuriat Sayyidina Ali tadi ada dua bekas kan daripada daun kurma, dan di dalam bekas ada banyak makanan. Jadi kemudian orang tadi berkata, kamu telah mengadu kepada Nabi Muhammad SAW tentang daku tidak memberi kepada kamu makan. Maka daku melihat Nabi SAW di dalam tidur, Nabi mengarahkan daku untuk membawa makanan kepada kamu. Jadi begitulah perjuangan mereka menuntut ilmu, pergi ke seluruh dunia dan dalam keadaan bekalannya amat sedikit. Dan mereka diberi bantuan oleh Rasulullah SAW. Dan satu ketika ditanya kepada salah seorang ulama di zaman tersebut yang bernama Sahib Ismail Ibn Abbad. Dia meninggal dunia pada tahun 385 Hijrah. Jadi orang berkata kepada Ismail Ibn Abbad, kamu ialah orang yang mempunyai akidah yang dituduh sebagai Mu'tazilah. Adapun Ibn al-Muqri, orang yang kita sedang bincangkan sekarang, dia ialah muhaddis, ulama hadis yang amat agung. Wa anta tuhibbu, kenapa kamu sayang kepada orang ni? Jadi As-Sahib Ismail Ibn Abbad dia berkata, aku sayang kepada Ibn al-Muqri ni kerana dia adalah sahabat kepada bapaku. Dan sesungguhnya kecintaan bapa kepada seseorang ialah hubungan kerabat antara anak orang tersebut dengan orang yang dicintai oleh bapanya. Kemudian Ismail bin Abbad dia kata, satu ketika aku tidur, aku melihat Nabi Muhammad SAW dalam tidur. Nabi berkata kepadaku, wahai Ismail Ibn Abbad, kamu tidur, bahkan seorang wali daripada wali Allah SWT berada di atas pintu kamu, berada di hadapan pintu kamu. Maka aku pun tersedar daripada tidur. Maka aku pun bertanya, siapakah yang berada di hadapan pintu? Maka dijawab, Abu Bakar Ibn al-Muqri. Itu menunjukkan dia salah seorang muhaddis yang amat dekat dengan Allah SWT. Kemudian kewafatan Ibn al-Muqri, dia meninggal dunia sebagaimana kita dah bincang tadi pada tahun 381 Hijrah pada ketika umurnya 96 tahun. Jadi itu adalah perawi yang kelima yang dinyatakan oleh Imam Nawawi. Kita sambung kepada perawi yang keenam, iaitu Imam Ad-Daruqutni. Jadi Imam Daruqutni namanya ialah Ali ibn Umar ibn Ahmad. Dan dia digelar dengan nama Daruqutni, maksudnya salah satu bandar, bandar Darul Qutn yang berada di Baghdad. Jadi Imam Daruqutni dilahirkan pada tahun 306 Hijrah, meninggal dunia pada tahun 385 Hijrah ketika umurnya lebih kurang 79 tahun. Jadi dari sudut badan ini, dia adalah seorang yang tinggi, kulitnya berwarna putih. Dia antara lautan ilmu, antara imam-imam di dunia. Maksudnya kekuatan hafazan di zamannya tertumpu kepadanya. Dia juga amat mengetahui tentang kecacatan ataupun kesilapan ataupun dipanggil sebagai ilal di dalam hadis dan orang-orang yang meriwayatkan hadis. Dan dia juga orang yang amat mahir dalam qiraat, dan dia juga mempunyai kemahiran di dalam ilmu fiqh dan sejarah. Jadi Imam Ad-Daruqutni dia menulis tentang dirinya. Dia kata pertama kali dia menulis hadis Nabi Muhammad SAW pada tahun 315 Hijrah pada ketika umurnya 9 tahun. Dan dia tadi mempelajari fiqh Imam Syafi'i daripada Imam Abu Sa'id Al-Istakhri. Dan setengah riwayat mengatakan dia mempelajari daripada sahabat kepada Abu Sa'id, bahkan dia mempelajari hadis daripada Abu Sa'id sendiri. Dan dia menghafal beberapa buku-buku syair yang ditulis oleh syuara pada ketika tersebut. Dan Raja Ibn Muhammad Mu'addil satu ketika dia kata, aku berkata kepada Imam Daruqutni, pernahkah kamu melihat orang seperti dirimu? Maksud daripada sudut kekuatan hafazan, daripada sudut keluasan ilmu. Maka Imam Daruqutni berkata, Allah SWT berfirman, fala tuzakku anfusakum, jangan kamu memuji diri kamu sendiri. Jadi kemudian Raja Ibn Muhammad dikata, aku mendesak, pernah tak kamu jumpa, sepanjang kamu jumpa semua syekh-syekh, guru-guru, orang-orang yang meriwayatkan hadis ni. Akhir sekali Imam Daruqutni berkata,
lam ara ahadan jama'a ma jama'tu. Aku tidak pernah berjumpa dengan seseorang yang menghimpunkan ilmu sebagaimana telah aku himpunkan. Dan ditanya kepada Abi Abdullah Al-Hakim, Imam Hakim Naisaburi, pernahkah kamu melihat seorang ulama yang amat kuat hafazannya seperti Daruqutni? Maka dia berkata, huwa ma ra'a mithla nafsihi fa kaifa ana. Dia kata Daruqutni itu sendiri tak pernah berjumpa dengan orang. Semua orang yang dijumpa meriwayatkan seperti diri sendiri daripada kekuatan hafazan dan ilmu. Fa kaifa ana, dia kata bagaimana aku pula boleh jumpa orang yang seperti diri ini. Dia sendiri pun tak pernah jumpa. Dari Imam Qadi Abi Tayyib At-Tabari berkata, Imam Daruqutni dialah Amirul Mukminin di dalam ilmu hadis. Dan dinyatakan juga bahawa sesungguhnya salah seorang yang amat sempurna meriwayatkan dan menceritakan tentang hadis Nabi Muhammad SAW di zamannya ialah Imam Daruqutni radhiyallahu anhu. Dan satu ketika Imam Ibnu Abil Fawaris bertanya kepada Imam Daruqutni tentang satu illah. Illah ni maksudnya satu kecacatan yang tersembunyi di dalam satu hadis. Lalu Imam Daruqutni menjawab. Setelah Imam Daruqutni menjawab, maka dia berkata, ketahuilah wahai Abul Fatah, tiada di antara timur dan barat manusia mengetahui perkara yang aku sebutkan ni melainkan daku saja. Dari Imam Abdul Rahman Sulami meriwayatkan daripada Imam Hakim, dia berkata, daku bersaksi dengan Allah bahawa sesungguhnya guru kami itu Imam Daruqutni tidak pernah wujud di atas muka bumi manusia sepertinya pada mengetahui hadis Nabi Muhammad SAW, begitu juga kisah sahabat tabi'in dan pengikut-pengikut mereka. Dan diriwayatkan bahawa satu ketika Imam Daruqutni berkata, datang satu kaum daripada ahli Baghdad. Mereka bertanya kepada Imam Daruqutni, adakah Sayyidina Osman lebih mulia ataupun Sayyidina Ali lebih afdal? Lalu mereka bertanya kepada Imam Daruqutni, lalu Imam Daruqutni berkata, aku tak jawab, aku diam. Kerana aku tidak melibatkan diri dalam perkara ini lebih baik. Kemudian Imam Daruqutni diilhamkan, dia kata, tidak menyatakan kebenaran adalah satu perkara yang salah. Kemudian Imam Daruqutni berkata, panggil balik orang yang bertanya soalan tersebut. Lalu Imam Daruqutni menjawab, Uthmanu afdalu min aliyin bittifaqi jama'ati ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hadha qawlu ahli sunnah. Maksudnya Imam Daruqutni berkata, Sayyidina Osman radhiyallahu anhu lebih afdal daripada Sayyidina Ali dengan persepakatan seluruh jemaah sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu ialah pendapat ahli sunnah wal jemaah. Dan daripada sudut ingatan Imam Daruqutni, maksudnya Imam Abu Bakar Al-Barqani, dia berkata Imam Daruqutni membacakan kitab. Maksudnya Imam Daruqutni ini ada satu kitab yang dia panggil sebagai Ilalul Hadis, yang sebesar ni sebanyak 10 jilid. Jadi dia membacakan kitab tersebut ataupun dia mengarang kitab tersebut min hifzihi, daripada ingatannya sendiri. Maksudnya Al-Khatib berkata, aku bertanya Barqani, adakah Imam Daruqutni tadi menyampaikan kepada kamu kitab Al-Ilal daripada hafazannya sendiri? Maka Imam Barqani berkata, ya, aku yang menulis kitab tersebut. Maksudnya Imam Daruqutni duduk, lalu dia baca kan apa yang dia nak karang tadi, lalu anak muridnya tulis. Dialah yang menyalin tadi. Imam Barqani kata, aku yang salin sebanyak 10 jilid tadi daripada hafazannya sendiri. Dan manusia tadi mengambil kitab tersebut daripada penulisanku. Dan Imam Sulani berkata, ditanya Imam Daruqutni tentang Syekh Ibrahim Ibn Adham. Maka Imam Daruqutni berkata, sekiranya meriwayatkan daripada Ibrahim Adham dari orang yang siqah, maka Syekh Ibrahim Ibn Adham ialah orang yang hadisnya dihukumkan sebagai hadis yang sahih. Sekarang kita bincang daripada sudut bagaimanakah Imam Daruqutni dia mengajar ataupun dia menyampaikan ilmu hadis tersebut. Daripada Imam Raja' Ibn Muhammad berkata, satu ketika aku berada di sisi Imam Daruqutni dan anak murid tadi, ada satu orang dia panggil Al-Qari sedang membaca. Imam Daruqutni pada ketika anak murid tadi baca, Imam Daruqutni dia berdiri sembahyang sunat. Jadi apabila lalu pada satu hadis, maksudnya ada satu sebutan, maksudnya ada dalam sebutan hadis ini nama Nasirun, tetapi pembaca tadi terbaca Bashirun. Maka Imam Daruqutni yang tengah sembahyang tadi dia tegur dengan dia kata subhanallah. Kerana orang tadi baca lagi Bashirun, maka Imam Daruqutni tegur, dia kata subhanallah. Baru orang tadi tersedar, maka dia pun baca dengan nama Yasirun. Maka Imam Daruqutni menyambung bacaan ini di dalam sembahyangnya.
Satu ketika Hamzah bin Muhammad bin Tahir, dia berkata, dah satu ketika aku di sisi Imam Daraqutni sedang membaca hadis. Maksudnya, padahal Imam Daraqutni dia berdiri semayang. Jadi orang yang membaca itu dia tersalah kan daripada sudut bacaannya. Sepatutnya dia baca Amr ibn Shu'aib, tapi dia terbaca Amr ibn Sa'id. Maka Imam Daraqutni bertasbih, subhanallah, dia tegur lah. Jadi orang tadi ulang dan dia tetap sebut Ibnu Sa'id. Jadi Imam Daraqutni dalam sembahyang tadi tu dia baca satu ayat Allah Subhanahu wa taala, ya Syu'aibu as-salatuka ta'muruka. Maksudnya dia baca satu ayat yang menyebut lafaz Syu'aib untuk memberitahu bahawa bacaan kamu tadi salah. Jadi itulah bagaimana mereka tadi mengajar kan ilmu agama kan dalam keadaan mereka sendiri sedang sembahyang. Dan salah satu daripada ungkapan Imam Daraqutni yang masyhur, dia berkata, wahai ahli Baghdad, jangan sekali-kali kamu menyangka ada seseorang pun yang mampu mereka hadis palsu ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana hayyun, selagi mana aku masih hidup. Jadi itu yang nak disampaikan oleh Imam Nawawi kepada kita. Mengapa dia menyebut nama-nama ulama ni? Kerana ulama ni ialah manusia yang amat berjasa di zaman himpunan hadis. Di zaman kurun kedua, ketiga, keempat tu, sehinggalah hadis semua dibukukan. Mereka lah manusia yang memelihara, menapis hadis-hadis yang palsu yang dibuat oleh golongan-golongan zindik. Dan Imam Daraqutni meninggal dunia di Baghdad dan dikebumikan di Maqbarah Babud Dair, berdekatan dengan kubur Syekh Ma'ruf Al-Karhi, dan menjadi imam pada solat jenazah Imam Abu Hamid Al-Isfaraini. Dan Imam Khatib menceritakan dalam riwayat hidup Imam Daraqutni, dia kata telah meriwayatkan kepadaku Abu Nasr Ali ibn Hibatullah ibn Makula. Dia berkata, maksudnya Abu Nasr tadi, Ali tadi, dia kata, aku bermimpi seolah-olah daku ditanya di dalam mimpi tadi, ataupun daku bertanya di dalam mimpi tadi tentang apakah kedudukan Imam Daraqutni fil akhirah, di akhirat. Maka dikatakan kepadaku, zalika yud'a fil jannatil imam, itulah manusia yang dipanggil di dalam syurga sebagai al-imam, kan maksudnya orang yang menjadi ikutan di dunia dan di akhirat. Jadi itu perawi yang ke-6, iaitu Imam Daraqutni. Jadi kita sambung kepada perawi yang ke-7, iaitu Imam Al-Hakim, dinyatakan oleh Imam Nawawi. Jadi Imam Al-Hakim namanya ialah Muhammad bin Abdullah ibn Muhammad. Gelarannya ialah Al-Hakim An-Naisabur Syafi'i. Dia dilahirkan pada tahun 321 Hijrah di Naisabur dan meninggal dunia pada tahun 403 Hijrah. Jadi Imam Al-Hakim Naisaburi menuntut ilmu kan semenjak dia tadi masih kecil, dengan perhatian ataupun dengan bimbingan daripada bapa dan pakciknya. Dan dinyatakan bahawa dia tadi mendengar daripada Imam Abi Hatim Ibn Hibban pada ketika dia tadi berumur 13 tahun. Dan Imam Al-Hakim berkata, aku mengambil sanad-sanad hadis daripada Khurasan, daripada Iraq, daripada negara-negara di sebelah belakang laut tadi. Dan dia kata, aku telah mendengar daripada hampir 2,000 orang syekh, lebih ataupun kurang. Dia kata, aku telah mendengar hadis daripada kawasan Naisabur saja lebih kurang daripada 1,000 orang guru, dia kata. Dan aku telah pergi ke Iraq pada ketika umurku 20 tahun. Dan Syekh Abu Ali An-Naisaburi, dia berkata, tidak pernah sesiapa melihat pada umur Imam Al-Hakim yang lebih kurang dalam 20 tahun, belasan tahun dari orang yang seumpama dengannya daripada sudut hafazan dan daripada sudut menghimpunkan hadis Nabi Muhammad SAW. Dan Imam Zahabi berkata, lau ra'aitahu, sekiranya kamu melihat Imam Hakim ni, ra'aita al-farujulin min ashabil hadis, sama seperti kamu telah berjumpa dengan 1,000 orang daripada ulama-ulama hadis. Dan Imam Hakim berkata, satu ketika aku meminum air Zam-Zam, wa sa'altullah yarzuqani husnat tasnif. Jadi aku memohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar mengurniakan kepadaku kaedah penulisan ataupun cara penulisan hadis yang amat baik. Jadi Imam Hakim ni dia terkenal sebagai salah seorang ulama hadis yang mempunyai susunan ilmu buku-buku dalam hadis yang amat baik yang tak pernah dibuat oleh ulama sebelumnya. Dan daripada sudut kerohanian, maksud Imam Hakim dalam riwayat hidup menceritakan tentang Imam Hakim ni, dia nyatakan bahawa Imam Hakim telah bersahabat dengan 3 orang guru
tiga orang syekh di dalam tarekat. Syekh yang pertama bersama Syekh Ismail Ibn Nujaid. Syekh Ismail Ibn Nujaid ni sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sulami, dia adalah antara ulama yang besar di zamannya yang mempunyai tarekatnya tersendiri kan, dan dia mempunyai keadaan hati yang amat kuat dan amat memelihara waktu. Dan dia juga berguru dengan Syekh Ja'far Al-Khuldi. Maksud Syekh Ja'far Al-Khuldi ini sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sulami, dia adalah antara ulama yang mengeluarkan fatwa di zamannya. Walaupun macam mana pun dia adalah tempat rujukan kepada ulama-ulama tasawuf di zamannya. Dan guru yang ketiga di dalam tarekat adalah Syekh Abu Osman Al-Maghribi. Dan sebagaimana dinyatakan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sulami kan, Syekh Abu Osman Maghribi ini adalah antara manusia yang amat tinggi kedudukan di zamannya. Tidak pernah dilihat kan orang yang mempunyai firasat dan kekuatan, kehebatan sama seperti Syekh Abu Osman Al-Maghribi. Jadi itu tiga orang guru di dalam tarekat yang diikuti oleh Imam Al-Hakim radhiyallahu anhu. Kalau kita bincang tentang kewafatan Imam Al-Hakim, meriwayatkan oleh Abu Musa Al-Madini. Sesungguhnya Imam Hakim satu ketika dia masuk ke dalam tempat mandian, dan apabila dia telah selesai menyempurnakan mandiannya, maka tiba-tiba dia keluar. Jadi semasa dia keluar tadi dia kata, kan, maka tiba-tiba tercabut. Maksudnya Allah Ta'ala mencabut rohnya, dan dalam keadaan dia dia masih sempat belum memakai pakaian dia yang sempurna. Dan dikebumikan pada hari tersebut, pada selepas asar pada hari Rabu, dan Imam Qadi Abu Bakar Al-Hiri menjadi imam. Maksudnya dia adalah salah seorang ulama Islam yang meninggal dunia secara mengejut. Dan Imam Hasan Ibn Ash'ath Al-Qurashi dia berkata, Ra'aitul Hakim fil manam. Aku melihat Imam Hakim ni di dalam tidur, maksudnya setelah kematiannya, di atas satu kuda dalam pakaian yang amat cantik. Dan Imam Hakim berkata, An-najata, An-najata. Maksudnya keselamatan daripada neraka, keselamatan daripada sesaan. Jadi ataupun dia kata keselamatan. Maksudnya carilah keselamatan. Maka aku bertanya kepadanya, wahai Imam Hakim, keselamatan wujud pada perkara apakah? Maksudnya pada perkara apakah yang seseorang boleh usahakan untuk mendapatkan keselamatan tersebut? Maka Imam Hakim berkata, fi katabatil hadis, pada ketika seseorang tadi menulis hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi nak memberitahu kepada kita salah satu perkara yang menyelamatkan manusia daripada siksaan Allah Subhanahu Wa Taala di zamannya, kan di zaman himpunan hadis tersebut, ialah manusia yang pergi berusaha menghimpunkan hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita sambung kepada perawi yang ke-8 yang dikatakan oleh Imam Nawawi, iaitu Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani. Namanya ialah Muhammad ibn Abdullah, dan dia lebih dikenali sebagai Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani yang dilahirkan pada tahun 336 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 460 Hijrah. Jadi daripada sudut menuntut ilmu, Imam Zahabi berkata, sesungguhnya ulama-ulama dunia telah memberi ijazah kepada Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani pada tahun 342 Hijrah, wa umruhu hina izin sinin. Umurnya pada ketika semua ulama dah mengijazahkan kepada dia, umurnya pada ketika itu adalah sebanyak 6 tahun sahaja. Jadi Abu Nu'aim memulakan pengajian mendengar hadis, meriwayatkan hadis pada ketika umurnya 8 tahun, pada tahun 344 Hijrah. Dan kitab musnad pertama yang didengar oleh Imam Abu Nu'aim ialah Musnad Asfahan. Musnad Asfahan iaitu Imam Abi Muhammad Abdullah ibn Ja'far Ahmad ibn Faris. Dan kita dengar pujian ulama ke atas Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani. Imam Hamzah Ibn Abbas Al-Alawi berkata, sesungguhnya ulama-ulama hadis di zaman tersebut mereka berkata, baqiya Abu Nu'aim 14 sanatan bila nazirin. Maksudnya Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani, dia kekal sepanjang 14 tahun. Tiada satu orang ulama hadis pun yang setanding dengannya. Tidak wujud di timur dan di barat orang yang mempunyai sanad yang lebih tinggi daripada Imam Abu Nu'aim, dan tiada orang yang lebih kuat hafazan daripada Imam Abu Nu'aim. Dan Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani dia terkenal dengan satu kitabnya yang agung, iaitu kitab Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya. Maksudnya kitab yang ditulis lebih kurang dalam 10 jilid. Jadi apabila Imam Asfahani Abu Nu'aim selesai menulis kitab tersebut, maka kitab tadi dibawa ke Naisabur semasa Imam Abu Nu'aim masih hidup lagi.
maka orang di sana membeli kitab tersebut dengan harga 400 dinar. 400 dinar pada hari ini lebih kurang 300,000 ringgit. Imam Ibnu Katsir berkata, Imam Abu Nu'aim ialah orang yang mempunyai penulisan-penulisan yang amat berfaedah, penulisan yang amat masyhur. Antara kitabnya yang paling masyhur ialah kitab Hilyatul Awliya, yang menunjukkan kepada keluasan periwayatannya dan begitu ramai sekali gurunya dan kekuatan ataupun begitu luas sekali dia punya pengetahuan terhadap tempat-tempat periwayatan hadis dan segala cabang-cabang periwayatan tersebut. Dari Imam Abu Nu'aim al-Ash'ari, Imam Abu Nu'aim al-Asfahani, dia ialah daripada sudut akidah dia bermazhab seperti mana Imam Abu Hasan Ash'ari radhiyallahu anhu. Dan disebabkan dia tadi berpegang dengan akidah Imam Abu Hasan Ash'ari, maka dinyatakan dalam riwayat hidupnya, maka dia tadi diganggu kan oleh sekumpulan manusia-manusia yang mendakwa mereka tadi ahli hadis daripada golongan yang menyandarkan diri mereka kepada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dan lepas itu digelar sebagai ahli hadis yang membawa akidah yang salah. Itu terdapat di zaman itu satu kumpulan. Dan disebabkan gangguan, maksudnya di taman Imam Abu Nu'aim tadi, gangguan terhadap pengajaran hadisnya menyebabkan dia tadi dipulau kan Imam Abu Nu'aim tadi dihalang daripada mengajarkan hadis. Dan satu ketika apabila diberitahu bahawa Imam Abu Nu'aim satu ketika akan membuat satu majlis kan, membacakan hadis, maka sesiapa yang ingin datang maka hadirlah. Jadi pada ketika itu dinyatakan bahawa golongan-golongan yang mendakwa diri mereka ahli hadis di zaman tersebut, mereka membawa pisau, kan pisau yang sepatutnya digunakan untuk menajamkan pena. Pada ketika itu mereka bawa pisau tersebut dan mereka ingin membunuh Imam Abu Nu'aim. Dan golongan-golongan ni hari ni yang ingin membunuh ulama-ulama Islam ni hari ni dipanggil sebagai Al-Khawarij. Dia adalah satu kisah yang amat benar, kan, maksudnya keinginan golongan Khawarij yang mendakwa diri mereka ahli hadis atau ahli sunnah ni, mereka mendakwa diri mereka tadi untuk membunuh Imam Abu Nu'aim. Satu kisah yang benar dinyatakan oleh Imam Hafiz Syarafuddin Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Arba'in. Dan apabila kisah tersebut disampaikan kepada Imam Zahabi, maka Imam Zahabi berkata, mereka yang ingin membunuh Imam Abu Nu'aim bukanlah dari kalangan ahli hadis. Bahkan mereka ialah orang jahil yang amat jahat sekali. Moga-moga Allah menjauhkan kita daripada kejahatan mereka. Daripada sudut pengajarannya, Imam Abu Nu'aim, dia setiap hari dia akan khususkan kepada satu orang anak murid. Dia akan ajarkan satu hari kepada seorang anak murid daripada pagi sampai kepada zuhur. Dan apabila zuhur tadi, dia pun pulang semula ke rumahnya. Dan dinyatakan bahawa wakana la yawjar, maka Imam Abu Nu'aim ni dia tak pernah marah. Dan tiada makan tengah hari bagi Imam Abu Nu'aim melainkan penulisan dan mengajarkan hadis. Dan daripada sudut dinyatakan dalam riwayat hidup Abu Nu'aim tadi, maksudnya dia sebagian kita dah bincang tadi, dia menulis satu kitab yang amat agung iaitu Hilyatul Awliya. Maka Imam Abu Tahir As-Silafi dia berkata, lam yusannaf mithluhu, tidak pernah ditulis satu kitab yang agung yang menceritakan tentang riwayat hidup wali-wali Allah Subhanahu wa taala seperti yang pernah ditulis oleh Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani. Dan akhir sekali kita tutup dengan satu kisah yang menceritakan tentang keramat Abu Nu'aim. Dinyatakan bahawa satu ketika Sultan di bahagian Asfahan tadi, dia telah melantik salah seorang gubernur di sana. Jadi ahli kawasan tersebut tidak suka dengan gubernur yang baru tersebut lalu membunuhnya. Jadi Sultan tadi berasa amat marah. Tapi dia buat helah. Dia kata, besok kamu pun semua pergilah berkumpul ke masjid. Pergilah buat kelas ataupun kuliah seperti biasa. Dan apabila manusia berkumpul pada hari Jumaat seperti biasa, jadi Sultan tadi menghantar satu kumpulan tentera yang amat ramai membunuh ramai orang di dalam masjid tersebut. Dan sebenarnya pada hari tadi ialah hari pengajian Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani di masjid tersebut. Tetapi disebabkan Allah Ta'ala memeliharanya, maka pada hari tersebut dia tidak hadir pada ketika pembunuhan berlaku beramai-ramai di dalam masjid tadi. Jadi itulah Allah Ta'ala menyelamatkan Imam Abu Nu'aim kerana keberkatannya dalam menghimpunkan hadis Nabi Muhammad SAW.
Kemudian perawi yang ke-9 dinyatakan oleh Imam Nawawi yang menghimpunkan hadis 40 ialah Imam Abu Abdul Rahman As-Sulami. Namanya ialah Muhammad Ibn Husain. Jadi dia tadi dilahirkan pada tahun 325 Hijrah di Naisabur. Dan pujian ulama terhadap Imam Abu Abdul Rahman As-Sulami, maksud Imam Abdul Ghafir Al-Farisi, menyatakan dalam kitab Siyaqul Tarikh, dia kata Imam Abdul Rahman ni, dia ialah Syekhut Tariqati fi waqtihi. Dia ialah Syekh Tarikat di zamannya, yang telah diberi taufik pada semua ilmu-ilmu hakikat dan mengetahui segala perjalanan-perjalanan tasawuf. Dan dia mempunyai penulisan kitab-kitab yang amat masyhur, yang amat menakjubkan, mewarisi ilmu tasawuf tersebut daripada bapa dan datuknya. Dan dia menghimpunkan kitab-kitab yang tak pernah orang tulis seperti mana susunannya dia tulis. Dan apabila disusun ataupun disenaraikan penulisan-penulisan beliau sampai kepada 100 kitab ataupun lebih. Dan dia tadi mengajarkan hadis selama lebih kurang 40 tahun. Dan dia tadi menulis hadis di Naisabur, di Maru, di Iraq dan di Hijaz. Jadi sebagai antara nasihat daripada Imam Abu Abdul Rahman As-Sulami ni, antara perkataan-perkataannya, dia menasihatkan kepada kita, dia kata, wanzur, lihatlah, ataupun dia kata, renunglah, jangan sekali-kali menyibukkan kamu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ahli keluargamu, hartamu dan anak-anak kamu. Nescaya kamu akan kerugian umur kamu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan kamu oleh harta-harta kamu, anak-anak kamu daripada zikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man yaf'al dzalika, siapa yang buat demikian, maksudnya dia biarkan dirinya dilalaikan oleh hartanya, mencari harta siang dan malam, ataupun dilalaikan dengan sebab urusan-urusan anaknya kan, ataupun apa saja pemikiran yang mengganggu daripada zikir, faulaika humul khasirun, maka mereka itu adalah orang yang rugi. Jadi Imam Abu Rahman berkata, hendaklah kamu berusaha mendekatkan diri kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan memperbanyakkan membaca Al-Quran, kitab Al-Quran, bertadabbur, berfikir dan memohon kefahaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali Imam Abdul Rahman Sulami meninggal dunia pada tahun 412 Hijrah di Naisabur, dan jenazahnya dihadiri oleh orang yang amat ramai. Dan perawi yang ke-10 adalah Imam Abu Sa'din Al-Malini. Dari Imam Abu Sa'id ini, namanya ialah Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad. Diistilahkan sebagai Syekh Al-Arif Billah, yang digelar sebagai Tawusul Fuqara. Tawus ini ialah burung merak, maksudnya kecantikan, hiasan kepada Al-Fuqara, maksudnya kepada ahli-ahli tasawuf. Jadi dia menuntut ilmu dan bertemu dengan guru-guru hadis semasa berada di Naisabur, di Asfahan, di Baghdad, di Syam, di Mesir, di Mekah dan Madinah. Dan dikurniakan kepadanya pengetahuan, marifat, kefahaman, dan dia tadi menghimpunkan hadis-hadis dan menulis hadis-hadis. Dan Imam Khatib berkata, dia adalah salah seorang yang banyak musafir dalam menuntut hadis, dan dia salah seorang yang banyak meriwayatkan hadis, dan dia adalah perawi yang siqah, yang amat tekun dan amat soleh. Dan antara penulisannya ialah hadis 40 yang dikarang daripada syuyukh sufiyah, daripada syekh-syekh ahli tasawuf, dikarang oleh Imam Abu Sa'id Al-Malini. Dan yang ke-11 yang kita nak, perawi ke-11 yang penulis ke-11 daripada yang dinyatakan oleh Imam Nawawi ialah Imam Abu Usman As-Sabuni. Jadi Imam Abu Usman As-Sabuni ni namanya ialah Ismail ibn Abdul Rahman. Dia dilahirkan pada tahun 373 Hijrah di Herat. Herat hari ini berada di Afghanistan. Jadi daripada sudut dia tadi menuntut ilmu dan dia tadi mula mengajar, dinyatakan bahawa sesungguhnya majlis pertama yang dibuat untuk Imam Abu Usman As-Sabuni ini mengajar ataupun memberikan nasihat ialah setelah bapanya dibunuh pada tahun 200, pada tahun 82, 300 ataupun 282 Hijrah. Padahal pada ketika itu dia lebih kurang pada tahun 382 Hijrah, dalam keadaan umurnya pada ketika itu ialah lebih kurang 9 tahun. Dan bapanya sendiri yang dibunuh tadi, iaitu Imam Abu Nasr, dia adalah salah seorang ulama yang besar di Naisabur. Dan dia tadi dibunuh disebabkan oleh perselisihan mazhab, maksudnya perselisihan akidah yang ingin kita bincangkan tadi.
Maksud Nabi berkata umatku berpecah kepada 73. Jadi kumpulan yang 72 ni, yang Nabi istilahkan sebagai ahli neraka tadi, mereka sentiasa memusuhi ahli sunnah wal jamaah. Jadi apabila bapa ni dah meninggal dunia, maka Imam Abu Osman As-Sabuni tadi, dia tadi diminta duduk di atas kerusi bapanya. Dan apabila dia tadi duduk di atas kerusi bapanya mengajar, maka majlis ini dihadiri oleh ulama-ulama yang besar di zamannya. Antaranya ialah Imam Abu Tayyib As-Sa'nuki. Dan hadir juga dalam majlisnya Ustaz Abu Ishaq Al-Spiraini, Ustaz Abu Bakar Ibn Fawrak. Dan mereka tadi amat berasa takjub dengan kecerdikannya, dengan kebagusan, keelokan dia tadi menyampaikan ilmunya. Dan Imam Abu Osman As-Sabuni adalah salah seorang yang amat memenuhkan waktunya dengan ibadat dan mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia tadi digelar, sehingga orang apabila ingin membuat peribahasa dan bidalan akan menyebut namanya. Dan Imam Abu Osman As-Sabuni ini dia tadi dituduh pada akidahnya. Maksudnya ramai orang tadi menuduh dia tadi membawa akidah yang salah, ataupun dia tadi membawa akidah yang zindik dan sebagainya. Jadi Imam Abu Osman As-Sabuni dia menyatakan sendiri akidahnya. Maksudnya dia kata, aku mewasiatkan kepada manusia bahawa ini ialah akidah yang aku pegang untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akidahnya amat panjang lah. Maksudnya dia menceritakan tentang beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi Muhammad. Jadi antara perkara yang dinyatakan di dalam akidahnya, dia kata, aku beriman bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan tentang dirinya, tentang Allah Ta'ala tadi, turun ke langit dunia, mempunyai sifat-sifat diri yang dinyatakan. Dalam masa yang sama, Imam tadi berkata, hendaklah kita tadi menjauhi, menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk. Maksud kita tak menolak ayat-ayat mutasyabihat, tapi dalam masa yang sama, jangan sekali-kali kita bertanya bagaimanakah Allah Ta'ala turun daripada langit, bagaimanakah Allah di atas arash. Dan jangan sekali-kali Imam dia berkata at-tashbih, jangan kita menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk. Dan antara wasiat Imam Abu Osman As-Sabuni, dia kata, daripada sudut berdebat, maksudnya kita berdebat sesama manusia ni, dia kata perdebatan akan menyebabkan kegelapan pada hati manusia dan akan menyebabkan hati tadi mati, dan akan menyebabkan manusia tadi hilang keagungannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan akan menyebabkan manusia tadi tercampak kepada syubhat, keraguan, was-was selama-lamanya, dan akan menghilangkan keberkatan orang tersebut pada ketika itu. Dan akhir sekali Imam Abu Osman As-Sabuni menyatakan dalam wasiat akidahnya bahawa sesungguhnya manusia yang paling baik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Sayyidina Umar Al-Faruq, kemudian Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Dan Imam As-Sabuni juga berkata, hendaklah kita tadi mengikut Al-Quran dan hadis, dan hendaklah kita tadi berpegang dengan ulama-ulama umat Islam seperti Imam Malik ibn Anas, seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Sufyan As-Sawri, seperti Imam Sufyan ibn Uyainah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ishaq ibn Ibrahim, dan Yahya ibn Yahya, dan selain lagi daripada imam-imam umat Islam dan ulama-ulama agama yang Allah telah himpunkan dan Allah telah kurniakan keberkatan kepada mereka. Jadi itulah sebahagian daripada isi kandungan wasiat yang dinyatakan oleh Imam Abu Osman As-Sabuni, dan wasiat itu amat penting kan kepada kita hari ini. Maksudnya jangan sekali-kali kita berpegang dengan akidah menyamakan Tuhan dengan makhluk, dan jangan sekali-kali kita tadi menolak mazhab yang telah kita warisi daripada ulama-ulama Islam. Dan kepujian kepada beliau, antaranya Imam Abu Bakar Al-Baihaqi berkata, telah meriwayatkan kepada kami Imamul Muslimin haqqan, iman umat Islam sebenar-benarnya, wa Syekhul Islam sidqan, dan Syekh Islam yang sebenar-benarnya, iaitu Abu Osman As-Sabuni. Kemudian dia menyatakan riwayat hadis tersebut. Dan Imam Abu Abdullah Al-Maliki berkata, Imam Abu Osman yang sedang kita bincangkan ni, dia adalah antara ulama-ulama yang telah disaksikan oleh ulama-ulama yang agung di zamannya bahawa dia tadi ialah manusia amat sempurna dalam menghafal dan dalam mentafsirkan Al-Quran. Dan Imam Al-Qattani berkata, aku tak pernah melihat seorang guru ataupun syekh yang sama seperti Abi Osman daripada sudut zuhud dan daripada sudut ilmunya. Dan dia tadi menghafal daripada kitab-kitab tafsir yang amat banyak, dan dalam masa yang sama dia juga menghafal hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada sudut akidahnya, maksudnya diriwayatkan daripada Imam Ismail ibn Abdul Ghafir, dia kata, aku mendengar Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini, dia berkata, aku berada di Mekah dan aku tadi berasa ragu-ragu pada manakah akidah yang sepatutnya aku pegang.
Maka aku melihat Nabi Muhammad SAW, Nabi berkata, alaika bi'atiqad ibn As-Sabuni. Dan kamu tadi berpegang dengan akidah yang dibawa oleh Imam As-Sabuni yang sedang kita bincangkan sekarang ni. Dan Imam Sabuni, Imam Abu Osman Sabuni berkata, tidak pernah aku meriwayatkan kisah ataupun hadis di dalam mana-mana majlis melainkan di sisiku ada sanad pada kisah tersebut ataupun pada hadis ataupun periwayatan. Dan aku tidak pernah menulis mana-mana hadis ataupun kitab melainkan dalam keadaan aku tadi berwuduk. Aku tidak pernah mengajar, menulis dan duduk dalam mana-mana majlis melainkan dalam keadaan aku tadi berwuduk. Dan daripada sudut ahli zamannya, maksud kita dinyatakan dalam riwayat hidup dia tadi, maksudnya ahli Harat ni yang berada di Afghanistan tersebut, di zamannya manusia tadi berpecah kepada dua kumpulan. Satu kumpulan ialah amat beriktikad dan mengagungkan Imam Abu Osman As-Sabuni kerana dia ialah ahli ibadat, dia ialah ahli sufi, ahli zuhud, dan dalam masa sama dia ialah ulama hadis. Dan satu kumpulan tadi mengkafirkannya. Jadi begitulah ujian, dan kita dah maklumkan orang jahil ialah bala kepada orang-orang yang berilmu. Dan salah satu amalan Imam Abu Osman Sabuni tadi, dia kata, aku telah semenjak aku mengetahui bahawa Nabi SAW sentiasa mengamalkan surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Munafiqun pada 2 rakaat solat isyak pada malam Jumaat, maka aku tak pernah meninggalkan kedua-duanya. Dan satu ketika, pada ketika tengah musafir, dia kekal membaca 2 surah tersebut, dan sahabat-sahabatnya berasa amat takut kerana kawasan tadi dipenuhi dengan perompak-perompak di jalan. Tapi aku kekal membaca 2 surah tersebut, dan dengan keberkatan membaca 2 surah tadi, Allah Ta'ala menyelamatkan dia daripada perompak-perompak yang berada di zaman tersebut. Dan diriwayatkan oleh sebahagian orang soleh bahawa dia tadi melihat Imam Abu Bakar Ibn Abi Nasr wal Mufassir Hanafi duduk di atas kursi. Maksudnya dia satu orang soleh melihat Imam Abu Bakar di dalam mimpi sedang duduk di atas kursi, dan di atas tangannya ada satu kitab. Lalu dia bertanya, apakah yang ada di dalam kitab tersebut? Maka Imam Abu Bakar Abu Nasr Mufassir Hanafi tadi dia kata, apabila malaikat-malaikat tadi ingin menunaikan haji dan ingin menziarahi Baitullah, maka mereka akan datang kepada kubur Ismail As-Sabuni, dan ulama kita tengah bincang ni datang menziarahinya. Dan akhir sekali kita bincangkan tentang kewafatan Imam Abu Osman, kisah bagaimana kewafatan Imam Abu Osman As-Sabuni. Dinyatakan oleh Imam Abdul Ghafir dalam kitab tarikhnya, maksudnya orang-orang yang perawi yang siqah, perawi yang boleh dipercayai, menyatakan bahawa satu ketika Imam Abu Osman dia sedang memberikan majlis wa'az, maksud nasihat, tazkirah, yang mendekatkan manusia kepada Allah. Tiba-tiba datang kepada satu kitab, surat datang daripada Bukhara. Dalam kitab tadi diceritakan tentang wabak yang amat besar yang berlaku di Bukhara. Jadi kitab tadi mohon supaya Imam Abu Osman mendoakan kepada mereka agar Allah Ta'ala mengangkat bala tersebut. Jadi dinyatakan dalam kitab tadi tu, keadaan wabak yang tersebar luas tadi, sehingga kan ada kan seorang penjual roti dan seorang pembeli, seorang yang menjaga di depan, seorang yang sedang membuat roti di dalam, dan seorang pembeli. Ketiga-tiga orang ni apabila datang, sedang menjual, sedang membayar, dan seorang sedang membuat roti, ketiga-tiga ni mati serta-merta mati disebabkan oleh wabak yang menimpa tersebut. Jadi apabila Imam Abu Osman membaca kisah dari wabak yang tersebar dan mati manusia serta-merta tadi, maka dia berasa amat sedih, dan dia berasa amat takut. Maka dia tadi membaca beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala memberi amaran kepada manusia. Dan dia tadi bersungguh-sungguh, kan, maksudnya memberikan amaran kepada manusia agar manusia bertaubat. Dan apabila setelah dia tadi berdoa, kan, memohon agar Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat bala tersebut, maka selepas daripada dia tadi berdoa, maka dia tadi tiba-tiba berubah. Tiba-tiba dia tadi ditimpa dengan sakit di dalam perutnya. Dan dia tadi dibawa turun daripada mimbar dalam keadaan dia tadi amat sakit, dan dibawa kepada rumahnya. Dan dia kekal di dalam rumahnya sakit, kan, sampailah kepada waktu maghrib. Dan dinyatakan bahawa dia tadi kekal sakit selama seminggu, dan tak ada apa saja rawatan yang memberi manfaat kepadanya, sehingga sampai kepada tanda-tanda dia tadi ingin meninggal dunia. Maka dia mengucapkan selamat tinggal kepada anak-anaknya dan kepada semua anak-anak muridnya. Dan dia tadi memanggil salah seorang
sahabatnya, iaitu Imam Abu Abdullah, untuk membacakan surah Yasin kepada dirinya. Dan disebabkan dengan bacaan surah Yasin tadi tu, maka keadaannya menjadi semakin tenang. Dan dia tadi berada di dalam sakratul maut. Dalam keadaan sakratul maut tadi, dia membaca sanadnya. Sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia membaca satu hadis. Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah." Sesiapa yang akhiru kalamihi, kalamnya ataupun ucapan yang paling akhir sekali, la ilaha illallah, dakhala jannah, nescaya orang tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi selepas dia membacakan hadis tersebut dengan sanad ni kepada Rasulullah, summa tuwfiya min saati, kemudian dia meninggal serta merta setelah peristiwa tersebut. Dan itulah salah seorang ulama yang agung, yang ke-11 yang meriwayatkan hadis 40 yang nyatakan oleh Imam Nawawi. Dia kita masuk kepada yang ke-12, iaitu Imam Abdullah ibn Muhammad al-Ansari. Namanya ialah Imam Abdullah ibn Muhammad, dan dia tadi disebahkan kepada Ansari, dan dia digelar sebagai Imam Abu Ismail al-Harawi. Dan daripada sudut nasabnya sampai kepada sahabat Nabi yang agung, iaitu Sayyidina Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu. Dan datuknya itu Abu Mansur seorang daripada tabi'in yang bersama-sama di zaman Khalifah Uthman ibn Affan membuka bandar Khurasan. Dilahirkan pada tahun 396, meninggal dunia pada tahun 481. Jadi Imam Muhammad bin Tahir berkata, aku mendengar Imam Abu Ismail al-Ansari, maksudnya orang yang sedang kita bincangkan sini, iaitu Imam Abu Abdullah. Namanya ialah Abdullah ibn Muhammad, yang digelar sebagai Imam Abu Ismail al-Ansari. Dia berkata, sekiranya aku tadi menyebut ataupun aku mengajarkan tafsir, fa innama azkuruhu min mi'atin wa sab'ati tafasir. Sesungguhnya aku tadi mengajar tafsir daripada 107 kitab tafsir. Maksudnya dia menghafal 107 kitab-kitab tafsir, dan apabila dia ajar, dia akan himpunkan di dalam pengajarannya. Jadi Imam Suyuti berkata, sesungguhnya Imam Abu Ismail al-Ansari inilah imam yang amat teliti, kan, imam yang berjasa di zamannya mempertahankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan melawan golongan-golongan ahli bidah. Jadi maksudnya golongan ahli bidah tadi, yang Nabi kata tadi 72 golongan yang melawan akidah ahli sunnah wal jamaah, yang Nabi gelar sebagai ahli neraka tadi. Imam Suyuti juga berkata, sesungguhnya Imam Abu Ismail al-Ansari dia adalah Syekhul Islam Abu Ismail al-Ansari al-Harawi al-Hafiz al-Arif daripada zuriat Abi Ayyub al-Ansari. Imam Abdul Ghaffar berkata, dia adalah imam yang sempurna dalam mentafsirkan Al-Quran, mempunyai sirah yang amat, perjalanan hidup yang amat baik di dalam ilmu tasawuf, dan dia mempunyai ilmu yang amat luas di dalam bahasa Arab, di dalam hadis, kan, di dalam sejarah dan ilmu nasab. Dan salah satu jasanya adalah mempertahankan sunnah dan agama tanpa ada sebarang kelemahan. Dan dinyatakan semasa zaman Imam Abu Ismail al-Harawi al-Ansari ni, maksudnya ada, dia kata, aku pernah diugut 5 kali untuk dibunuh, dia kata. Tapi mereka tidak berkata kepadaku, tinggalkan mazhab kamu. Bahkan mereka yang mengugut tadi berkata kepadaku, jangan kamu tadi mempertikaikan orang yang membawa akidah-akidah yang salah tadi. Maksud golongan yang 72 ahli bid'ah yang membawa akidah yang bercanggah dengan ahli sunnah tadi. Maksud salah satu jasa Imam Abu Ismail di zaman ni ialah dia tadi banyak menentang golongan-golongan yang membawa akidah tersebut. Jadi golongan orang tadi, golongan 72 yang ahli bid'ah tadi, cakap kepada, diam, jangan kamu menceritakan tentang kesalahan akidah kami. Jadi Imam Abu Ismail berkata, la askutu, aku tidak akan diam sampai aku tadi meninggal dunia. Dan daripada sudut tasawuf, Imam Abu Ismail al-Harawi, dia katakan dia adalah seorang yang mempunyai arahan yang ditaati lebih kurang 60 tahun di zamannya. Maksudnya dia tadi ditaati oleh rakyat dan orang setempatnya, min ghairi muzahamah, tanpa ada persaingan. Dan apabila dia hadir pada mana-mana majlis, dia akan memakai pakaian yang amat mewah, dan dia akan menunggang binatang tunggangan yang amat mahal. Jadi dia sendiri berkata, sesungguhnya aku melakukan perkara sedemikian untuk mengagungkan agama dan untuk menghina musuh-musuh
sehingga mereka tadi melihat kepada keagunganku. Dan seperti tadi mereka gemar kan, untuk kembali kepada akidah yang benar. Tetapi apabila dia balik semula ke rumahnya, dia akan pakai semula pakaian-pakaiannya yang bertampal-tampal, dan dia akan duduk bersama-sama ahli tasawuf di rumah ibadat mereka, makan bersama-sama mereka, dan tak ada beza antara dia dengan ahli-ahli di dalam tempatnya. Dan antara kitab yang paling penting yang dikarang oleh Imam Abu Ismail Al-Harawi ialah kitab 40 pada menyatakan tentang dalil-dalil dalam ilmu tauhid. Dan begitu juga salah satu kitab yang masyhur, Manazilus Sairin, perjalanan kerana orang-orang yang sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud Imam Abu Ismail ini, permulaan perjalanan di dalam tarekat dinyatakan satu tingkatan, dan dia buat 100 tingkatan tadi sehinggalah kemuncaknya itu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhir sekali dia meninggal dunia, seperti yang kita dah bincangkan tadi, pada tahun 481 Hijrah. Wallahu taala alam. Dan terakhir sekali, perawi yang terakhir yang dinyatakan oleh Imam Nawawi radhiyallahu anhu, yang menyusun hadis 40 ialah satu imam yang agung, iaitu Imam Abu Bakar Al-Baihaqi radhiyallahu anhu. Namanya ialah Ahmad ibn Al-Husain, dan dia dilahirkan di Naisabur pada tahun 384 Hijrah. Jadi Imam Baihaqi ni dia bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i. Jadi dia tadi memilihkan mazhab Syafi'i setelah kajian yang amat dalam. Jadi Imam Baihaqi dia menceritakan tentang diri ini sendiri. Dia berkata, sesungguhnya aku telah membanding-bandingkan dengan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala pendapat setiap imam-imam mazhab, berpandukan kepada ilmu yang Allah kurniakan kepadaku, aku bandingkan dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan segala hadis-hadis yang telah aku himpunkan. Maksudnya dia salah seorang ulama hadis. Jadi kata aku lihat perbandingan tersebut, fawajadtu Syafi'iyyah aktsaruhum ittiba'an wa aqwahum ihtijajan. Jadi Imam Baihaqi kata, aku mendapati Imam Syafi'i ialah orang yang paling sempurna mengikuti nas-nas Quran dan hadis, dan yang paling kuat sekali hujahnya, dan paling sahih daripada sudut kias dalam mengkiaskan sesuatu masalah, dan yang paling jelas daripada menerangkan sesuatu masalah. Jadi dia kata, kenapakah Imam Syafi'i tadi dia kata lebih dekat mazhabnya kepada Quran dan hadis, kerana dia kata kurniaan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Imam Syafi'i daripada sudut bahasa Arab ni yang amat agung. Dan itu panduan kepada kita lah, sehingga kita tadi ingin mendalami ilmu agama, maka kita kena menguasai bahasa Arab tersebut. Kemudian Imam Syafi'i juga ialah orang yang ini perkataan Imam Baihaqi. Imam Baihaqi berkata, kelebihan Imam Syafi'i pertama sekali dia menguasai bahasa Arab. Kedua, dia menghafal kitab Allah, menghafal Al-Quran. Dan ketiga, dia juga menghafal hadis Nabi Muhammad SAW dan hadis-hadis daripada sahabat, perkataan-perkataan sahabat dan kisah-kisah mereka. Dan yang keempat, Imam Baihaqi berkata, Imam Syafi'i dia adalah manusia amat sempurna membuat kias, maksudnya mengkiaskan masalah-masalah yang telah berlaku, nas-nas yang ada kepada masalah-masalah yang akan datang ataupun masalah-masalah yang baru. Jadi Imam Baihaqi berkata, maka keluarlah satu mazhab. Maksudnya pendapat Imam Syafi'i ini keluar dalam keadaan yang amat betul, amat tepat, amat sempurna. Dan itu daripada sudut mazhab Imam Baihaqi radhiyallahu anhu. Dan daripada sudut Imam Baihaqi tadi menuntut ilmu, daripada dinyatakan dalam kitab Tarikh Islam bahawa sesungguhnya Imam Al-Baihaqi min kibari ashabi Abi Abdullah Al-Hakim. Mana salah seorang perawi yang kita dah bincangkan tadi, iaitu Imam Abu Hakim An-Naisaburi, salah seorang anak murid yang paling agung yang mengikuti Imam Hakim ialah Imam Al-Baihaqi radhiyallahu anhu. Jadi nyatakan dalam kitab Tazkiratul Huffaz, maksudnya Imam Baihaqi berkata, tiada di sisiku Sunan Nasa'i, dan tiada di sisiku juga kitab Jami' Imam Tirmizi dan Sunan Ibnu Majah. Bahkan di sisinya ada kitab Al-Hakim. Maksudnya dia tadi banyak menumpukan kepada penulisan Imam Al-Hakim. Dan diberkati pada ilmunya kerana niatnya amat baik dan kekuatan kefahamannya. Imam Al-Haramain Abil Ma'ali berkata, ini satu ungkapan yang amat penting, maksudnya daripada Imam Haramain terhadap Imam Baihaqi tadi. Imam Haramain berkata, tiada mana-mana orang yang mengikut mazhab Syafi'i, mana-mana ulama di dalam mazhab Syafi'i, melainkan Imam Syafi'i mempunyai kurniaan ke atas orang tersebut. Maksud Imam Syafi'i lah yang mengajarkan kepada ni ilmu. Imam Syafi'i lah yang menulis, lalu dia membaca penulisan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lah yang menyusun, lalu dia tadi mendapat
faedah daripada penyusunan Imam Syafi'i tadi, illa Abu Bakr al-Baihaqi. Imam Haramain kata kecuali Imam al-Baihaqi. Fa inna lahu al-minnata 'ala Syafi'i litasanifihi fi nusrati mazhabi. Kecuali dia kata Imam Baihaqi. Imam Baihaqi lah satu-satunya orang yang Imam Syafi'i sendiri terhutang budi kepadanya. Kerana Imam Baihaqi amat banyak menulis, menyokong dan menguatkan mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan Imam Zahabi berkata sekiranya, maksudnya dia kata amat tepat, maksud Imam Zahabi dalam kitabnya, dia kata amat tepat perkataan Imam Haramain tadi. Kerana Imam Baihaqi tadi, dia sekiranya dia nak, dia boleh buat mazhab sendiri pada dirinya. Kerana dia amat mampu, dia mempunyai ilmu yang amat luas, tetapi dia tetap berpegang kepada mazhab Syafi'i, menulis kitab-kitab menyokong Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan nyatakan bahawa Imam Baihaqi yang sedang kita bincangkan ni, dia adalah manusia yang yasumud dahr, berpuasa sepanjang zaman. Sebelum dia tadi meninggal dunia lebih kurang 30 tahun. Maksud 30 tahun sebelum dia meninggal dunia, dia kekal dalam keadaan berpuasa setiap hari. Dan Imam Zahabi menyatakan dalam kitabnya Siyar A'lam Nubala, dia nyatakan bahawa Imam Baihaqi kan, dia semasa dia tadi memulakan menulis salah satu kitab ni yang agung, iaitu kitab Al-Ma'rifatu Fis Sunani wal Asar. Jadi dia kata didengar seorang faqih, Muhammad ibn Ahmad. Dia salah seorang daripada orang yang soleh, daripada sahabat-sahabatku, orang yang banyak membaca Al-Quran, kan, orang yang paling benar sekali pertuturannya. Jadi imam ni, maksudnya Imam Muhammad ibn Ahmad ni, dia salah seorang sahabat kepada Imam Baihaqi. Jadi dia berkata, daku melihat Imam Syafi'i. Daku melihat Imam Syafi'i. Dan di tangan Imam Syafi'i tadi ada beberapa juzuk kitab. Jadi Imam Syafi'i berkata di dalam mimpi tersebut, sesungguhnya telah ditulis pada hari ini lebih kurang 7 juzuk. Maksudnya dia kata Ahmad, dia masuk ke Ahmad tadi ialah Imam Baihaqi. Maksudnya Imam Baihaqi sampai hari ini telah sempurna menulis 7 juzuk kitab Al-Ma'rifatu Fis Sunani wal Asar tadi. Jadi apa Imam Syafi'i tadi seolah-olah dia bergembira. Dan dia tadi apa dia? Dan satu riwayat mengatakan Imam Syafi'i berkata, qara'tuha, aku dah membaca 7 kitab yang ditulis oleh Ahmad ni, maksud Imam Baihaqi tadi. Dan pada pagi itu juga kan salah seorang ulama yang lain, dia kata dia juga melihat Imam Syafi'i sedang duduk kan di dalam satu masjid yang besar, kan di atas satu kerusi yang amat cantik. Imam Syafi'i berkata, qad istafattul yawma min kitabil faqih hadis kaza wa kaza. Imam Syafi'i berkata, sesungguhnya aku telah mendapat faedah pada hari ini daripada kitab yang ditulis oleh faqih Ahmad, maksud Imam Baihaqi tadi. Imam Syafi'i kata, aku mendapat faedah hadis begini. Maksudnya hadis-hadis yang Imam Syafi'i tak sempat bertemu dengan hadis tersebut di hayat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi itulah keagungan Imam Baihaqi, maksudnya menulis salah satu kitab yang agung namanya Al-Ma'rifatu Fis Sunni wal Asar, menghimpunkan segala dalil-dalil yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam mengasaskan mazhabnya. Imam Ibn Khaliqan berkata, sesungguhnya orang yang pertama sekali menghimpunkan nas-nas Imam Syafi'i ialah Imam Al-Baihaqi dalam 10 jilid kitab tersebut. Itulah antara kitabnya yang agung, dan dia juga menulis satu kitab yang besar, itu kitab As-Sunanul Kabir dalam ilmu hadis. Dan Imam Abu Bakar Muhammad bin Abdul Aziz Al-Marwazi, dia berkata, ini sebagai penutupnya, dia kata, aku melihat di dalam tidur, kan seolah-olah satu kotak diangkat ke langit dan diiringi dengan cahaya yang amat kuat. Maka aku bertanya, apakah kotak yang diangkat ke langit ini? Maka dia kata, ini ialah Tasaniful Baihaqi. Ini adalah penulisan-penulisan Imam Baihaqi. Maksudnya disyaratkan daripada mimpi tersebut, apabila amalan tadi diterima di sisi Allah, kan, maka amalan tadi akan diangkat ke langit, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah amalan keikhlasan ulama-ulama. Dan dia tadi meninggal dunia pada tahun 485 Hijrah pada ketika umurnya 74 tahun. Jadi alhamdulillah sampai kepada riwayat Imam Baihaqi tadi, maka kita dah sempurna menyatakan 13 orang ulama hadis yang juga menulis 40 hadis sebelum daripada Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Jadi Imam Nawawi sememangnya menyebut nama-nama mereka di mukaddimah hadis 40 ni supaya kita berkenalan dengan beberapa ulama hadis yang mereka juga ialah ahli sufi. Kan, mereka juga ahli ibadat, mereka juga wali Allah Subhanahu wa taala,
Mereka lah yang berjasa menghimpunkan hadis, yang menyebabkan hari ini kita boleh membaca hadis, kan, kita boleh mengetahui nas-nas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setakat tu dulu kita berhenti. Kemudian Imam Nawawi berkata, wa khalaiqu la yuhsaun, dan ramai lagi ulama-ulama la yuhsaun yang tak boleh dibilang, minal mutaqaddimin, daripada kalangan ulama-ulama terdahulu, wal mutaakhirin, dan dari kalangan ulama-ulama yang terkemudian. Maksud Imam Nawawi kata, aku dah sebut 13 orang nama ulama yang menyusun hadis 40, hadis 40, hadis 40, dan Imam Nawawi kata ada ramai lagi ulama-ulama yang menghimpunkan hadis 40 tersebut daripada ulama terdahulu, dan yang 300 hijrah ke atas dan selepas daripada 300 hijrah. Wallahu ta'ala alam. Jadi sekiranya Allah izin, nanti kita sambunglah beberapa perenggan lagi dalam mukadimah Imam Nawawi ini. Jadi segala yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, segala salah silap daripada diri saya sendiri. Jadi aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.